Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala rasulillah wa man wawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala rasulil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang paling kasihi ibu bapa, penjaga, khususnya kepada ibu bapa penjaga memurid tahun 1. Jadi alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala di atas segala nikmat dan rahmatnya. InsyaAllah anak-anak kita akan dapat meneruskan pembelajaran untuk sesi tahun 2021 pada 20 Januari 2021 pada hari Rabu ini. Jadi alhamdulillah. Jadi sebagaimana ada beberapa perkara yang penting yang perlu Pak Long taklimatkan. Jadi oleh kerana kita masih lagi berada di dalam suasana PKP, jadi tidak dapatlah kita meneruskan untuk sesi taklimat kepada ibu bapa dan juga penjaga. Memang pihak sekolah telah merancang untuk tahun kemasukan murid 2021, kita telah merancang pada tahun 2020 yang lepas untuk kita adakan sesi taklimat kepada ibu bapa. Namun begitu tidak dapat laksanakan juga. Jadi untuk sesi ini pun tak dapatkan digunakan juga. Jadi Pak Long ambil kesempatan ini di atas kemudahan yang ada. Jadi sama-samalah ibu bapa melihat dan mengambil beberapa perkara yang Pak Long nak terangkan nanti. Jadi yang pertama, Pak Long ucapkan terima kasih kepada ibu bapa sekali lagi kerana memilih SK Sungai Lesung sebagai medan pembelajaran anak tuan-tuan dan puan-puan untuk tahun 1 sesi tahun 2021. Jadi alhamdulillah untuk kali ini kita ada seramai 45 orang murid yang akan duduk tahun 1 di SK Sungai Lesung. 45 orang murid. Jadi 45 orang murid ini kita akan agihkan kepada 2 kelas. Jadi 2 kelas itu nanti sebagaimana biasa kita ada kelas DLP dan kita ada kelas pembelajaran macam biasalah. Jadi Pak Long akan terang satu persatu nanti. Berkaitan tentang kemasukan murid tahun 1, oleh kerana kita dapat kita berjumpa secara bersemuka, tapi Pak Long akan terangkan iaitu anak-anak kita akan bersekolah pada hari Rabu nanti. Sebelum persekolahan anak-anak, sudah pastilah ibu bapa sudah menyediakan berbagai kemudahan, peralatan dan sebagainya, pakaian, kasut, peralatan sekolah, beg dan sebagainya. Sudah pastilah ibu bapa telah menyediakan peralatan dan kemudahan tersebut untuk anak-anak. Namun begitu, Pak Long ingatkan juga perkara yang pertama, eloklah kiranya ibu bapa menulis nama pada kasut anak tuan-tuan dan perempuan, pada kasut anak-anak tuan-tuan dan perempuan, supaya nanti dia orang tidak bertukar ketika ambil air sembahyang dan sebagainya, nanti tidak bertukar dan sebagainya, untuk memudahkan dia orang lah. Jadi itulah antara yang selalu kita titik beratkan. Perkara yang kedua, sebelum masuk ke sekolah, sudah pastilah persiapan segi buku dan sebagainya. Kedai buku akan dibuka pada hari Ahad ini. Pada hari Ahad ini dijemput ibu bapa untuk datang ke sekolah pada hari Ahad ini berdasarkan kepada pembahagian-pembahagian yang telah kita tetapkan, iaitu kita mengikut kampung. Kita ikut kampung untuk memudahkan kerana kita menjaga SOP yang telah ditetapkan oleh MKN dan juga pejabat Kementerian Kesihatan Malaysia. Jadi untuk itu kita mulakan dengan kampung. Kita mulakan pada awal pagi, kita mulakan dengan bermula pada Sungai Keruh. Kita akan masuk sampai ke Sungai Lesung, kampung Sungai Lesung, kampung belakang masjid dan sebagainya lah. Jadi kita masuk dalam grup WhatsApp. Yang kedua, masa yang kedua pukul 10.30 kita mulakan dengan kampung Sungai Kurung dalam sampai ke SMTD, kan? Sampai ke sanalah. Dan yang ketiga, masa yang ketiga dalam pukul 11.30 pagi kita mulakan dengan semua taman-taman, bermula dengan Taman Aman sampailah ke Taman Sentosa di Kampar kerana ada murid kita sebelah sana. Jadi itulah masa kita mulakan 8.30 pagi sampai pukul 1 tengah hari. Itulah masa ibu bapa untuk membeli buku tulis dan juga buku-buku latihan yang lain di kedai buku. Jadi maklumatnya nanti kita akan keluarkan dalam grup WhatsApp. Ibu bapa boleh tengok berapa jumlah duit dan sebagainya untuk persiapan anak-anak kita. Jadi selesailah persiapan sebelum kita masuk ke tahun pembelajaran anak kita 2021. Jadi pada hari pertama persekolahan, jadi anak-anak kita nanti
ibu bapa boleh hantar anak-anak di depan pintu pagar sahaja. Nanti sampai di pintu pagar sekolah, guru-guru akan mengambil suhu. Akan mengambil suhu macam biasa, suhu badan murid-murid tidak lebih daripada 37.5. Sekiranya ada murid-murid kita yang suhunya sampai 37.5 ke atas, maka kita sarankan murid ini dibawa balik untuk rujuk kepada pihak klinik dan sebagainya. Mungkin dia demam dan sebagainya. Begitu juga sekiranya anak-anak kita ni ada bergejala batuk, sesama, asma, demam dan sebagainya, eloklah tangguhkan dulu supaya mereka tidak bersekolah pada hari berkenaan. Cuma maklumkan kepada guru atau kepada Pak Long untuk memudahkan kita mencatat tentang kehadiran murid itu nanti. Itu perkara yang kedua. Selepas saja murid akan masuk ke kelas, kita akan agihkan ke kelas. Untuk kali ini, kelas untuk awal ini kita agihkan kepada 2 kelas macam biasa, tetapi ada kelainan sedikit, itu Pak Long akan asingkan satu kelas lelaki dan satu kelas perempuan. Mengapa? Kita ada program transisi, Pak Long katakan nanti, dan kita ada program DLP. Jadi sesalah murid akan masuk ke kelas, segala persiapan telah dilakukan oleh cikgu-cikgu untuk menyambut kehadiran anak-anak, tuan-tuan dan puan-puan ke sekolah. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati, jadi Pak Long akan terang berkaitan tentang program pembelajaran tahun 2021 ini. Kita mulakan pada hari yang pertama, iaitu 20 hari bulan. Pihak Kementerian Pendidikan Malaysia telah menetapkan bahawa kita ada minggu transisi. Minggu transisi maknanya kita akan iaitu kita adunkan beberapa perkara modul dalam program ini supaya murid-murid itu lebih suka datang ke sekolah, seronok datang ke sekolah, mereka mula berkomunikasi dengan kawan-kawan, dengan cikgu sesuai kenal dan sebagainya. Ini akan berlaku pada 20 hari bulan sehingga 29 hari bulan. Dan kita hanya berlaku selama 7 hari saja, sebab di tengah tu nanti kita ada cuti. Satu cuti teh pusem kalau tak silap Pak Long lah. Jadi kita hanya 7 hari saja untuk minggu transisi ini. Jadi supaya ibu bapa faham, untuk minggu transisi ini kita ada rutin kelas selama 30 minit, perbualan awal, murid akan bercakap, bercerita keadaan sekolah, keadaan rumah masa cuti dan sebagainya. Begitu juga tentang aktiviti pembelajaran, literasi awal, kita nyanyi, kita kenalkan huruf dan sebagainya, sebut huruf dan sebagainya. Lepas tu kita ada suai kenal. Suai kenal mungkin murid ini akan dibawa ke kantin, bawa ke kawasan sekolah, ke pejabat, ke padar, tunjuk apa-apa yang ada daripada di kawasan sekolah. Dan kita akan rehat selama 20 minit. Dan selepas itu kita akan sambung pula dengan aktiviti suai kenal lagi selama 60 minit. Dan kita ada aktiviti fizikal. Aktiviti fizikal ni pergerakan fizikal anak-anak kita, mungkin dalam bentuk senaman ringan dan sebagainya. Dan kita ada aktiviti pembelajaran tentang numerasi, itu nombor-nombor dan sebagainya lah. Jadi itu antara ini berlaku selama 7 hari. 7 hari 20 sampai 29 hari bulan, selama 7 hari akan berlaku. Dan selepas itu kita akan sambung lagi pembelajaran anak-anak kita sehinggalah cuti awal tahun lah. Cuti awal tahun lah, kita ambil cuti pertengahan penggal pada bulan 3 nanti. Jadi selama 43 hari anak kita akan mengikuti pembelajaran PDPC yang bersasarkan kepada modul-modul telah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Itu dari segi pembelajaran. Manakala perkara yang kedua ialah berkaitan tentang rehat murid. Rehat murid, makan di kantin dan sebagainya. Untuk rehat murid kita dah putuskan sebagaimana tahun lepas, setiap murid akan membeli satu tupperware. Kita menggunakan tupperware untuk mudahkan anak-anak kita makan. Jadi tupperware itu berharga dalam tak sampailah RM5, dalam 3.5 ataupun ke RM4 lah, paling mahal pun RM5 lah untuk kegunaan anak-anak kita semasa rehat. Jadi tupperware ini akan diletakkan di kantin. Jadi nanti pihak kantin akan isikan makanan untuk anak-anak kita dan akan letak di kantin. Anak kita akan ambil tupperware tadi, selepas makan tupperware tadi akan dipulangkan balik dan dibersihkan. Jadi untuk makanan setiap hari hanyalah RM2 dan menu-menu akan keluarkan untuk tatapan ibu bapa membuat pilihan. Jadi ibu bapa boleh buat pilihan sama ada nak buat bekal ataupun makan di kantin untuk anak-anak. Air pun dijual di kantin. Kalau tidak ada pun ibu bapa boleh bekalkan air masak kepada anak-anak kita, air kosong kepada anak kita untuk diorang minum. Jadi sepanjang masa mereka berada di sekolah. Jadi itu berkaitan tentang kantin. Berkaitan yang seterusnya ialah berkaitan tentang DLP.
Apa itu DLP? DLP adalah Dual Language Program, iaitu Dual Language Program ialah maknanya di sekolah Sungai Lesung ni dia tak sama dengan sekolah lain. Kita satu kelas ni mengajar bahasa Inggeris satu mata pelajaran, dan lagi satu kita mengajar sains dan matematik dalam bahasa Inggeris. Mengajar sains dan matematik dalam bahasa Inggeris. Untuk kelas ini kita akan tawarkan kepada ibu bapa nanti. Selepas kita akan membuat, pihak sekolah akan buat saringan murid-murid yang layak untuk ke kelas DLP. Jadi Pak Long haraplah ibu bapa sahutlah peluang ini untuk masuk ke kelas DLP, kerana kelas DLP ni ada di sekolah menengah Air Kuning, di sekolah menengah asrama penuh dan sebagainya untuk masa akan datang. Jadi DLP ni bukan sahaja untuk sekolah rendah, tapi akan pergi ke sekolah menengah. Dan di sekolah menengah, sekolah berasrama penuh dan sebagainya, ada kelas-kelas DLP ni. Diorang akan belajar sains, matematik dalam bahasa Inggeris. Kalau kita ambil peluang ini, mana kita telah melepaskan satu peluang untuk anak kita. Tidak rugi kita ambil peluang ini untuk kebaikan anak kita. Kita belajar bahasa tidak ada salahnya. Jadi ambillah, Pak Long haraplah mereka yang kita tawarkan untuk kelas DLP, haraplah ibu bapa ambillah peluang ini untuk masukkan anak tuan-tuan dalam kelas DLP. Untuk selama 8 hari ini sebelum kita umumkan kelas DLP, anak tuan-tuan perempuan akan ada 2 kelas, satu kelas lelaki dan satu kelas perempuan. Kenapa Pak Long buat begini? Sebab kita dah mulakan dengan jadual baru. Jadi bila kita dah campur nanti, Pak Long risau anak-anak kita ni selesa dengan mana-mana guru. Nanti bila dah masuk kelas lain, dah guru lain, takut dia menangis dan sebagainya, dia tak selesa. Jadi buat sementara ni kita akan hasilkan satu kelas lelaki, satu kelas perempuan. Selepas Pak Long tawarkan kelas DLP, barulah kita campurkan mana murid kelas DLP, mana murid kelas yang bukan DLP. Inilah berkaitan tentang DLP. Nanti Pak Long akan berikan borang untuk ibu bapa tanda tangan bersetuju untuk masuk ke kelas DLP. Okey, perkara yang seterusnya ialah berkaitan tentang persiapan minda anak-anak kita ke sekolah. Jadi Pak Long haraplah dalam masa ada lagi beberapa masa ni, ambillah peluang untuk beri rangsangan, bagi motivasi pada anak kita ni untuk bersekolah. Jadi ibu bapa janganlah risau tentang keadaan COVID ni. InsyaAllah kita di sekolah kita kawal pergerakan murid dan sebagainya mengikut SOP yang telah ditetapkan. Cuma kita mohon pada ibu bapa supaya sesamalah kita berhati-hati, sesamalah kita memutuskan tentang COVID ini supaya dapatlah kita menjalankan aktiviti harian kita sebagaimana biasa. Jadi itu sahaja yang Pak Long nak kongsi dengan ibu bapa berkaitan tentang pendaftaran tahun 1, dan buku teks akan diedarkan pada tahun 1 nanti. Pada hari pertama persekolahan kita edarkan buku teks kepada anak-anak kita. Jadi setakat itu yang Pak Long dapat kongsi. Kalau ada masalah dan sebagainya, bolehlah berhubung dengan Pak Long dan bagi tahu pihak sekolah dan guru-guru yang berkaitan untuk dapatkan maklumat yang lebih terperinci daripada Pak Long. Selamat datang ke sekolah SK Sungai Lesung dan teruskan pembelajaran anak tuan-tuan puan-puan di SK Sungai Lesung, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.